Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Dr. Jupri Bacotang daripada Pensyarakanan Program Pendidikan Awal Kanak-Kanak Fakulti Pendidikan dan Pengajian Sukan Universiti Malaysia Sabah. Saya bersama dengan Abdul Hisham Mahda akan membentangkan kajian yang kami jalankan bersama, yaitu hubungan antara budaya kerja dengan cabaran guru pendidikan awal kanak-kanak di Kota Kinabalu, Sabah. Saya bermula dengan konsep budaya kerja guru itu sendiri, di mana budaya kerja guru itu sebenarnya merupakan faktor utama yang menjamin keberkesanan dan kualiti pengurusan sesebuah organisasi, termasuklah di sekolah, juga merangkumi aspek di Taska dan di Tadika. Budaya kerja guru juga, berdasarkan kajian daripada Morris 2020, menjelaskan bahawa budaya kerja ini merangkumi aspek kepimpinan dan rakan sejawat yang saling memberi sokongan dan dorongan sama ada secara langsung ataupun tidak langsung untuk memenuhi keperluan dan pengurusan organisasi sekolah itu sendiri. Dan seterusnya, berdasarkan kajian FUR dan rakan-rakan pada tahun 2022 mendapati budaya kerja guru ini sebenarnya memberi kesan terhadap kepuasan kerja, kesejahteraan, dan prestasi kerja guru itu sendiri, dan seterusnya berdasarkan pengurusan kerja di sekolah. Dari segi aspek cabaran guru juga kita tidak dapat nafikan cabaran guru ini sebenarnya memberi kesan terhadap ketidaksejahteraan guru. Ini berdasarkan kajian daripada Kamako dan Parham pada 2019. Kebiasaannya antara cabaran guru yang dihadapi termasuklah dari segi aspek jumlah murid yang berlebihan, kemudahan sekolah yang tidak mencukupi, satunya dari segi aspek beban kerja yang berlebihan, dan sistem pendidikan yang kurang efisien. Oleh itu, kami tertarik untuk meneroka kajian ini untuk menentukan sejauh mana dua aspek pemboleh ubah ini berkaitan antara satu sama lain. Oleh itu, kajian ini mempunyai 3 objektif utama. Yang pertama yaitu untuk mengenal pasti tahap budaya kerja guru itu, yang memfokuskan guru pendidikan awal kanak-kanak PAKK di Kota Kinabalu, Sabah. Objektif yang kedua, untuk mengenal pasti pula bagaimana tahap cabaran guru PAKK di Kota Kinabalu, Sabah. Dan akhir sekali, yaitu menentukan atau mengenal pasti hubungan antara budaya kerja guru dengan cabaran guru PAKK di Kota Kinabalu, Sabah. Kajian ini hanya mempunyai satu hipotesis kajian yang memfokuskan kepada objektif kajian yang ketiga tadi, yaitu dinyatakan dalam bentuk hipotesis alternatif kerana ada kajian-kajian sebelum ini yang telah membuat kajian yang lebih kurang sama. So, dapatannya mungkin lebih kurang sama. So, hipotesisnya ialah dalam bentuk alternatif, iaitu terdapat hubungan yang signifikan antara budaya kerja dengan cabaran guru PAKK di Kota Kinabalu, Sabah. Itu hipotesis awal untuk kajian ini. Dari segi aspek metodologi, kajian ini berbentuk ataupun menggunakan pendekatan kuantitatif, iaitu kaedah tinjauan yang melibatkan seramai 81 orang guru pendidikan awal kanak-kanak, sama ada di Taska ataupun di Tadika di daerah Kota Kinabalu, Sabah. Kajian ini menggunakan soal selidik untuk mengumpul data, di mana soal selidik merangkumi 3 bahagian. Yang bahagian pertama maklumat demografi, bahagian yang kedua bahagian B iaitu budaya kerja guru yang diubah sesuai daripada Yakub dan rakan-rakan. Terusnya bahagian C cabaran guru, juga diubah sesuai daripada Ishak dan Rusman. Maksudnya di sini menggunakan soal selidik yang sedia ada, yang telah sah digunakan pakai untuk sesebuah kajian. Seterusnya dari segi analisis data, kajian ini hanya menggunakan analisis deskriptif, iaitu mean dan sisian perak untuk objektif yang pertama dan yang kedua. Kemudian analisis inferensi, iaitu korelasi persen untuk mencapai objektif kajian yang ketiga, itu menentukan hubungan antara budaya kerja dengan cabaran guru. Seterusnya, pengkaji telah menentukan kebolehpercayaan instrumen ini melalui kajian rintis, di mana
dua konstruk utama itu tadi menunjukkan nilai Krombak alfa ya. Kalian menggunakan nilai Krombak alfa untuk analisis kebolehpercayaan itu boleh diterima. Untuk budaya kerja guru agak baik, agak tinggi dari nilai Krombak alfanya, nilai perkalinya, manakala cabaran guru 0,7. Boleh diterima, masih boleh diterima berdasarkan pandangan pakar bahwa nilai Krombak alfa 0,7 ke atas boleh diterima untuk melaksanakan kajian, di mana kita lihat untuk budaya kerja guru ini mempunyai 16 item dan cabaran guru 13 item. Dari segi untuk objektif pertama dan kedua itu menggunakan tahap deskriptif ya. Ini analisis deskriptif itu tadi. So pengkaji membahagikan nilai skala. Kalau ikutkan skala Saussure itu menggunakan skala Likert, 5 skala daripada 1 sampai 5, kemudian dibagikan kepada 3 tahap, yaitu rendah, sederhana, dan tinggi berdasarkan nilai skor min masing-masing seperti yang ditunjukkan dalam jadual. So ini dapatan yang pertama, objektif yang pertama berkaitan tentang budaya kerja guru PKK di Kota Kinabalu, Sabah. Secara keseluruhannya nilainya adalah 4.25, nilai minnya, sisian piawainya 0.676. So berdasarkan nilai tahap ini adalah tinggi. So maksudnya budaya kerja guru pendidikan kanak-kanak di kota adalah tinggi. Dan kemudian walaupun sebenarnya dia ada banyak item, ada 16 item, saya menunjukkan 2 item saja. Item yang pertama B2 merupakan nilai min yang tertinggi, yaitu 4.62. Siapa yang 0.621 nilainya berada pada tahap tinggi. Itemnya adalah pemimpin ya, pemimpin taska ataupun tadika itu menyokong aktiviti taska dan tadika. Kemudian item B9 sebenarnya dia nilai min yang terendah 3.98 daripada 16 item itu. Ini yang terendah walaupun tahapnya masih tinggi sebenarnya. Itu itemnya guru menjadikan taska tadika cemerlang sebagai penanda aras. So tahap budaya kerja guru PKK di Kota Kinabalu adalah tinggi. Seterusnya dari segi tahap cabaran guru pula, secara keseluruhannya adalah sederhana dengan nilai min 2.82 sampai 0.948. Alright, di mana kita melihat nilai min yang tertinggi ialah bagi item C10, yaitu saya menggunakan masa pada hujung minggu untuk menyiapkan tugasan berkaitan pengurusan taska untadika. Nilai minnya 3.35 sederhana. Dan nilai min yang terendah yaitu item C11, saya mempunyai hubungan yang tegang antara rakan sekerja, nilai minnya 1.24, dibanding tahap rendah. So keseluruhannya cabaran guru masih ada, tetapi masih hanya berada pada tahap sederhana. Kemudian kita pergi kepada objektif yang ketiga, yaitu menentukan hubungan antara budaya kerja dengan cabaran guru. Jika kita lihat daripada jadual ini, kita nilai persen korelasinya nilai adalah negatif 0.083. Bermaksud negatif itu hubungan songsang. Namun begitu, nilai signifikannya itu adalah tidak signifikan kerana melebihi 0.05. Nilainya adalah 0.63. So, ini bermakna hipotesis ini tidak berjaya diterima. Hipotesis ini tidak berjaya diterima. Ini menunjukkan tidak terdapat hubungan ya. Untuk kajian ini, tidak terdapat hubungan antara budaya kerja dengan cabaran guru pendidikan kanak-kanak di Kota Kinabalu, Sabah. Karena nilai signifikannya lebih besar 0.05, tidak signifikan. Alright, dari segi perbincangan dapatan, yang pertama tentang budaya kerja di Sabah itu yang tinggi, ini sebenarnya merupakan dapatan yang baik. So menunjukkan budaya kerja guru PKK adalah tinggi, baik. So selari dengan standard guru yang menekankan profesionalisme guru. Ini disokong oleh Thorpe dan rakan-rakan pada tahun 2020 menjelaskan bahawa penerapan profesionalisme di tempat kerja dapat menjamin kesejahteraan, keberkesanan pengurusan organisasi dan kerjasama di sekolah. Dan saya tertarik dengan dapatan kajian, yaitu item yang mempunyai min tertinggi tadi berkaitan tentang kepimpinan sekolah yang menyokong aktiviti di taska dan tadika. Ini selari dengan kajian Yaakob 2016 yang mendapati pemimpin sekolah akan memberikan dorongan dan mempengaruhi semua pihak dalam organisasi untuk mencapai sesuatu termasuklah pelaksanaan aktiviti. Alright,
Kemudian yang kedua, dapatan yang kedua, cabaran guru. Ini something yang perlu dibincangkan dengan lebih mendalam kerana kajian yang mendapati cabaran guru itu masih ada. Walaupun di peringkat yang sederhana tetapi masih ada. Ini bertepatan dengan Akten 2018 yang mendapati guru menghadapi cabaran di sekolah. Contoh beban tugas berlebihan, persekitaran kerja yang negatif, dan seterusnya. Ini akan menjejaskan prestasi guru menurut Ishak dan Rosman 2018. Bukan setakat itu, hanya juga akan menyebabkan motivasi guru menurun. Ini kajian daripada Duplon 2022. Bila hanya mementingkan pencapaian sekolah berbanding kesejahteraan guru. Kita lihat tadi, item yang tertinggi itu kita lihat guru menggunakan masa peribadi, masa di hujung minggu untuk menguruskan pengurusan kerja-kerja di task ataupun tadi kami maksudnya kerja yang berlebihan. Sehingga akan perlu menggunakan masa di hujung minggu. Alright, dan seterusnya objektif yang ketiga, kajian ini mendapati tidak terdapat hubungan ya antara budaya kerja dengan cabaran guru, di mana dapatan ini sebenarnya tidak konsisten dengan dapatan kajian-kajian lepas. Sebab kalau lihat daripada kajian-kajian lepas itu, kebanyakan kajian mendapati budaya kerja ini mempengaruhi cabaran ya yang diambil oleh guru. So biasanya mempunyai hubungan yang negatif, yang bila budaya kerjanya baik, so cabarannya pun kurang dan sebaliknya. Contoh kajian-kajian telah dijalankan oleh Kashif 2021, Rahman, Sharma dan Birma pada tahun 2022. Salah satu faktor kajian ini tidak konsisten disebabkan oleh limitasi kajian ini, di mana kajian hanya merupakan skala kecil saja, hanya melibatkan jumlah sampel yang tidak ramai, hanya 81 orang guru, disebabkan oleh beberapa kekangan. Kemudian juga disebabkan oleh beberapa faktor demografi yang tidak dikaji dengan lebih mendalam dalam kajian ini, contoh dari segi aspek jantina, lokasi, dan pengalaman guru itu sendiri. Dan juga mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor atau pemboleh-pemboleh ubah yang lain yang mempengaruhi budaya kerja dan cabaran guru itu tadi. Oleh itu, beberapa cadangan kajian lanjutan yang boleh diperbaiki. Yang pertama sekali dari segi persampilan itu, populasi dan persampilan itu perlu lebih besar. Mungkin dari segi aspek lokasinya juga boleh dipelbagaikan di area-area di Malaysia ini, bukan setakat di Kota Kinabalu, mungkin juga boleh melihat dari segi aspek di bandar dan luar bandar. Kemudian mengkaji pemboleh ubah pengantara, mediator yang juga mempengaruhi hubungan antara kedua pemboleh ubah ini, budaya kerja dengan cabaran guru. Misalnya dari segi aspek gaya kepimpinan, dari segi dasar, mekanisme guru, pribadi guru dan sebagainya. Dan yang terakhir juga boleh meneroka dari segi aspek kualitatif tentang budaya dan cabaran guru. PKK itu yang saya tertarik tadi, yang cabaran guru yang bersifat sederhana, di mana guru menggunakan masa pribadi, masa di hujung minggu untuk menyelesaikan pengurusan sekolah itu tadi. So mungkin perlu dijalankan kaedah kualitas yang mendalam, terperinci kepada sampel-sampel yang sesuai. Alright, so dari segi kesimpulannya, walaupun ada limitasi kajian ini, namun kajian ini telah dapat menjelaskan ya dari segi budaya kerja dan cabaran guru PK di Kota Kinabalu Sabah tadi. Kita melihat dari segi item-itemnya, dari segi tahap dan item-itemnya tadi. Kemudian dapatan ini sebenarnya ya saya akui tidak dapat digeneralisasikan kepada populasi guru PKK kerana terhad dari segi populasi dan sampelnya. Walau bagaimanapun boleh diperbaiki untuk di kajian-kajian lanjutan pada masa akan datang. Dan akhir sekali saya menyarankan semua pihak ya, semua pihak sama ada guru, pengurusan sekolah, agensi-agensi yang terlibat perlu bekerjasama untuk mengekalkan budaya kerja yang berkualiti, maksudnya budaya kerja yang tinggi, dan seterusnya dalam masa yang sama dapat mengurangkan cabaran-cabaran guru sama dari segi aspek beban kerja dan sebagainya. So ini ada beberapa rujukan yang ditekankan yang dirujuk dalam slide ini. Dan jika ada sebarang soalan boleh menghubungi saya untuk penjelasan lanjut. Boleh menghubungi saya di email ataupun di talian yang tertera. So saya rasa itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.